Saya serah majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah Zawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar elok ke ataupun elok ke macam? Dia jadi ada suara lain. Okey. Okey, kalau macam ni tidak. Ya Ustaz. Alright. Saya tak tahu saya punya internet macam mana malam ni. Kalau macam dia terputus ke apa, minta maaf lah. Mungkin saya masuk balik nanti. Okey. Kita berhenti dekat mana ya? Ke surat 10. Yang hadis kullu bid'atin dalalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula muzakarah kita tentang isqan as-sin'ah. Pada perbahasan hadis kullu bid'atin dalalatun minal 'ammi al-makhsusi. Okey. Jadi kita masuk bab lain ataupun mabahas lain sebab Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari beliau susun kitab ni mengikut perbahasan-perbahasan kecil lah. So dia akan mula sekali kita tengok sebelum ni perbahasan tentang maksud bid'ah tu secara umum dari segi lughah, dari segi makna syarak. Kemudian nanti sekarang kita akan tengok bagaimana penggunaan kalimah bid'ah ni dalam hadis-hadis Nabi dan bagaimana ulama kita memahami perkataan bid'ah ni dalam konteks hadis-hadis tersebut. Jadi tajuk perbahasan malam ni adalah tentang hadis kullu bid'atin dalalatun, itu adalah daripada al-'am al-makhsus, daripada am yang makhsus. Nanti kita akan tengok apa maksud am yang makhsus. Rawa Muslimun fi sahihihi an Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbatihi. Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda di dalam khutbah baginda, inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik al-hadis dengan maksud di sini kalam lah. Sebaik-baik bicara ataupun sebaik-baik kalam itu adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan itu adalah muhdatsatuha, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap yang bid'ah itu, yang diada-adakan itu adalah dalalah. Baik, ini Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dia akan sebut hadis by hadis. Ini antara hadis yang pertama yang menyebut tentang kullu bid'atin dalalatun. Okey. Qala an-Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun hadza 'amun makhsusun. Sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun itu adalah am yang makhsus. Wal muradu ghalibul bid'ah, dan yang dimaksudkan adalah kebanyakan bid'ah. Maksudnya lafaz hadis tersebut lafaznya am sebab ada perkataan kul. Tetapi al-murad yang dimaksudkan, makna bagi hadis tersebut adalah makhsus. Maksudnya kebanyakan bid'ah. Bukanlah semua bid'ah. Bukanlah maksud dia tu pun makna yang am juga. Tapi maknanya makhsus.
Qala ahlul lughah, berkata para ahli bahasa, hiya kullu syai'in umila ala ghairi misalin sabiqin. Makna bid'ah lah setiap yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Maksudnya sesuatu yang baru diadakan. Qala al-ulama'u al-bid'atu khamsatu aqsamin. Okey, jadi kita tengok di sini Imam Nawawi bersetuju dengan pembahagian bid'ah. Maksudnya bagi Imam Nawawi, bid'ah tu bukan semata-mata semua perkara yang buruk. Bahkan kita boleh bahagikannya kepada 5 bahagian. Wajibun wa mandubatun wa muharramatun wa makruhatun wa mubahatun. Wajib, mandubah, muharramah, makruhah dengan mubahah. Jadi dia termasuk dalam hukum yang 5 tu. Faminal wajibati, maka di antara yang al-wajib, daripada bid'ah yang wajib. Maksudnya bid'ah pun kita boleh tengok ada bid'ah yang memang wajib untuk dibuat. Nazmu adillatil mutakallimin, penyusunan dalil-dalil para mutakallimin. Okey, jadi bagi Imam Nawawi ini disebut di mana ni? Kita tak tahu dia Imam Nawawi sebut di mana, tapi Imam Nawawi memang ada kitab khusus. Saya tak ingat nama kitab tu. So dia memang bincangkan tentang perkara-perkara yang berkait dengan akidah. Dan kita akan tengok nanti di situ Imam Nawawi ni di antara ulama ahli sunnah wal jamaah juga. Dan kita ada sahabat kita daripada student UM dah tulis satu buku yang mengeluarkan akidah-akidah Imam Nawawi ni, dan jelas dekat situ bahawa Imam Nawawi di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, di antara yang wajib itu adalah menyusun dalil-dalil mutakallimin liraddi 'alal malahidati, untuk merad, apa kita panggil, membidas golongan malahidah, mulhidin, kalau apa bahasa Melayu apa kita panggil, etis lah. Tapi malahidah di zaman, orang kata di zaman dahulu, bukanlah sebagaimana yang kita tengok etis pada zaman sekarang. Bahkan dikatakan malahidah pada zaman dahulu tu memang dia punya penguasaan ulum aqliyah tu memang kuatlah. Berbeza dengan malahidah yang zaman sekarang lah. So etis sekarang kita tengok banyak lebih kepada main dengan sentimen lah, emosi dan sebagainya. Beza dengan malahidah yang dahulu, memang dia punya syubhat-syubhat yang dilontarkan tu memang berasaskan hujahan-hujahan akliyah. Liraddi 'alal malahidati wal mubtadi'in wa syibhi dzalika. Okey. Untuk membidas para malahidah, para mubtadi' yang melakukan bid'ah dan yang seumpama dengannya. Jadi di sini kita nampak jelas bagaimana sebab ada orang mungkin dia akan cakap apa sekarang relevannya ilmu kalam tu sendiri. Okey. Hanya membahaskan tentang sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa', tak habis-habis kan kita. Daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis. Tapi kita kena faham keadaan kita zaman sekarang, mungkinlah kalau kita tengok secara luarannya nampak macam tak ada apa-apa kalau kita duduk dekat kampung ke dan sebagainya. Tak ada masalah kalau kita tak terdedah dengan dunia luar. Tapi zaman sekarang kita tengok syubhat tu terlampau banyak. Maksudnya daripada Facebooknya, daripada Twitternya, daripada TV-nya dan sebagainya lah. Dan banyak gerakan-gerakan yang orang kata luar daripada ahli sunnah wal jamaah, liberalnya,
ahli falsafah, ahli falsafahnya dan sebagainya lah, banyak. Jadi mengikut zaman, maka kalau ikut zaman kita ni perkara tu wajib lah. Bahkan zaman Imam Nawawi pun dah dikira wajib sebab banyaknya syubhat. Maka itu satu bid'ah, kan? Satu perkara yang baru. Sebab tak ada pada zaman Nabi buat benda-benda macam tu. Sebab tu ada orang boleh rod golongan Asy'ariyah. Katanya sebab buat satu benda yang Nabi tak buat, kan? Sebab Nabi dulu hanya berpada dengan bukti-bukti yang memang zahir sahaja. Sebagaimana yang berlaku di antara baginda dengan seorang Arabi. Tapi itu zaman Nabi lah. Jadi dengan perubahan zaman akan berubah juga hukum sesuatu perkara. Dan benda ni juga yang Imam Al-Ghazali akan sebut nanti dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, Kitabul Ilmi tu. Bagaimana Imam Ghazali menyebut sesuatu tu berubah mengikut keadaan zaman dan keadaan diri kita sendiri. Jadi kalau macam kita sebagai seorang yang baru masuk Islam contohnya. Jadi apa yang fardu ain bagi kita waktu itu adalah untuk mempelajari apa-apa yang wajib waktu itu, iaitu solat contohnya. Jadi apa-apa yang berkait dengan solat kita kena belajar yang tu dulu. Lepas tu contoh kita dah tahu dah solat, semua dah tahu, zakat settle. Sekarang kita nak masuk bidang ekonomi pula. Kita nak masuk bidang perniagaan. Maka fardu ain kita kat situ dah berubah. Iaitu untuk kita mempelajari ilmu-ilmu tentang perniagaan tu, muamalat tu. Begitulah juga. Dan ada seorang guru saya juga menyebut begitu juga sebagai seorang pelajar agama, pelajar dirasat Islamiah, pelajar dirasat Arabiah ke, fardu ain mereka bila mereka dah masuk bidang tersebut, fardu ain mereka juga berubah. Fardu ain mereka jadi apa? Jadi ilmu nahwu itu menjadi fardu ain bagi dia orang. Begitu juga ilmu saraf, ilmu mantik dan sebagainya lah. Sebab ilmu-ilmu inilah yang akan dapat menyampaikan mereka kepada ilmu-ilmu yang bersifat maqasid nanti, kan? Ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan sebagainya. Itu semua memerlukan ilmu-ilmu yang lain dulu, ilmu alat. Maka waktu tu fardu ain bagi seorang pelajar tu dirasat Islamiah ke dirasat Arabiah untuk belajar benda-benda ni. So benda tu berubah setiap masa. Begitu jugalah dengan ilmu kalam dan sebagainya. Baik. Itu al-wajibah. Wa minal mandubati, dan daripada yang mandubah, bid'ah yang mandubah, tasnifu kutubil ilmi wa bina'ul madarisi wa rubati atau rubuti wa ghairi zalika. Yang mandubah pula adalah mengarang kitab-kitab ilmu. Mengarang kitab-kitab ilmu. Wa bina'ul madaris, maktuf kepada tasnif tu. Bina'ul madaris, membina madrasah-madrasah, wa rubut ataupun rubat, maksudnya tempat-tempat. Kalau ribat zaman dulu dia difahami sebagai makna asal dia sebagai tempat-tempat untuk bersedia untuk persinggahan untuk berperang. Maksudnya orang zaman dulu kan, dia nak pergi satu-satu tempat tu, dia akan melalui banyak ribat nanti. So ribat tu tempat orang akan bersinggah, orang-orang yang nak pergi perang ni. Dan dalam masa yang sama, di situ juga nanti akan ada aktiviti-aktiviti kerohanian yang untuk membantulah tentera-tentera ni untuk menguatkan lagi kerohanian mereka. Jadi dengan beredarnya zaman, ribat pada zaman sekarang difahami dengan tempat-tempat ulama-ulama sufi lah, tempat-tempat halaqah-halaqah sufi, berzikir dan sebagainya. Dan sebagainya. Okey, itu daripada yang mandubah. Ni pun samalah, tak ada zaman Nabi. Wa minal mubah, dan daripada yang mubah, at-tabassutu fi alwanil at'imah wa ghairi dhalika. Beraneka, at-tabassut, beraneka pada meletakkan warna makanan.
Okey, benda tu macam satu benda yang baru kan, Nabi tak buat pun, tapi dan tak ada asal pun dalam agama, tapi dia mubah, dia tak ada menyalahi mana-mana syarak dan sebagainya. Okey. Wal haram wal makruhu zahiran. Haram dengan makruh kita fahamlah, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh dah jelas. Fa idza urifa ma dzakartuhu, maka tak kala telah diketahui apa yang telah aku sebutkan, ulima annal haditha minal 'ammi al makhsusin, diketahuilah bahawasanya hadis tersebut yang telah dibaca dari yang makhsus. Wa kadza ma ashbahahu minal ahaditsil waridah, maka begitu jugalah hadis-hadis yang menyerupai hadis tersebut. Sebab nanti kita akan tengok lagi banyak lagi hadis-hadis yang lebih kurang dia punya lafaz macam ni. Itu pun kita kena tanggungkan makna dia dengan apa yang disebutkan Imam Nawawi di sini. Wa yu'ayyiduha qaulu Umar radhiyallahu anhu, dan menyokongnya, maksudnya kata-kata Umar radhiyallahu anhu menyokong kata-kata Imam Nawawi tadi, ni'matul bid'ati, ni'matul bid'atu, sebaik-baik bid'ah. Ini yang kita sebut pada awal dahululah, macam mana Sayyidina Umar bila tengok solat tarawih tu dilakukan beramai-ramai tu, jadi Sayyidina Umar kata ini adalah sebaik-baik bid'ah. Maka kata-kata Sayyidina Umar ini menyokong pendapat yang mengatakan bahawa hadis kullu bid'atin dalalatun itu bersifat am yang maksus. Wala yamna'u min kaunil hadithi 'amman makhsusan qawluhu kullu bid'atin muakkadan bi kull. Okey. Dan tidaklah menghalang, nanti fa'il dia dekat mana? Fa'il dia dekat qawluhu kullu bid'atin. Tidaklah menghalang kata-kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin min kaunil hadithi 'amman makhsusan. Tidaklah menghalang untuk hadis tersebut menjadi am yang maksus. Jadi kata-kata Nabi kullu bid'atin itu tidaklah menghalang untuk hadis tersebut menjadi am yang maksus. Muakkadan bikul, yang mana kata-kata Nabi tadi kullu bid'atin, muakkadan bikul, ditakkidkan dengan perkataan kul. Bahkan bal yadkhuluhu at-takhsisu ma'a dzalika, bahkan masuk pada kullu bid'atin tu yang bersifat umum tu, masuk kepada at-takhsis. At-takhsis pengkhususan. Kaqaulihi ta'ala, okey, contoh dia macam kata-kata firman Allah SWT, tudammiru kulla syai'. Okey, ini ayat Quran yang menceritakan tentang bagaimana angin yang berupa azab lah, berupa hukuman bala bagi kaum Nabi Hud pada waktu itu. Jadi angin ni tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu, semua benda. Tapi bila kita tengok Nabi Hud masih selamat, kan? Jadi waktu tu kul dekat situ bersifat am yang maksus. Maksudnya bukanlah semua benda. Bahkan ada yang terselamat daripada dihancurkan oleh angin itu, iaitu Nabi Hud dan pengikut-pengikutnya. Maka kul di situ lafaznya am tapi maknanya ada takhsis. Jadi begitu juga kita boleh guna pakai pada hadis kullu bid'atin dalalatun tadi. Wa fi hadisil Irbad bin Sariyah, dan pada hadis Irbad. Okey, ni hadis lain pula. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis kedua tapi sama, dia punya lafaz tu lebih kurang je, cuma periwayatan lain. Hadis Al-Irbad bin Sariyah, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalatun. Pun sama, ada lafaz kulla bid'atin dalalatun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sahhahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi Imam Syekh Abdullah bin Siddiq dia bawalah semua
perawi-perawi bagi hadis tersebut. Dan ini antara manhaj Syekh Abdullah Siddiq Al-Qumari. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab beliau yang lain pun, beliau memang ihtimam dengan benda ni. Dia akan sebut semua sekali riwayat-riwayat, dia akan sebut perawi-perawinya, dan nanti kadang-kadang dia akan sebut hukum hadis tersebut. Bahkan kalau ada pendapat-pendapat yang beliau rasa mungkin ulama dulu mendhaifkan, kadang-kadang kita akan tengok beliau mensahihkan. Qala al-Hafiz Ibn Rajab. Okey, jadi selepas bawa hadis tadi, dia akan bawa pendapat ulama tentang hadis tersebut. Dan ini tak lain tak bukan untuk kita jelaslah. Maksudnya bukanlah dia yang kata okey, hadis ni am yang maksud. Bukan dia yang kata. Bahkan ulama-ulama yang memang diakui kemuktabarannya tu yang mengatakan hadis ni am yang maksud. Sekarang kita tengok hadis lain yang mana disyarahkan pula ataupun dikomentar oleh Imam Al-Hafiz Ibn Rajab fi syarhihi wal muradu bil bid'ati, dan yang dimaksudkan dengan bid'ah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati. Bid'ah itu apa yang diadakan daripada apa yang tidak ada asal baginya dalam syariat. Yadullu alaih. Yadullu fa'il dia balik kepada mana? Balik dia pada asal, al-asl. Yadullu zalikal asl alaih. Yang mana asal tersebut menunjukkan ke atas perkara yang baharu tadi, ma tadi. Apa? Bid'ah tadilah. Jadi maksudnya bid'ah ni dia kata maksudnya adalah perkara yang baru yang mana tak ada asal. Tak ada asal yang dapat dijadikan sumber bagi perbuatan tersebut. Wa amma ma kana lahu aslun. Adapun apa yang mempunyai asal minasyar'i daripada syarak, yadullu alaih, yadullu zalikal aslu alaih falaysa bi bid'atin syar'an. Maka waktu tu dia bukanlah bid'ah dari segi syarak. Wa in kana bid'atan lughatan. Okey, walaupun dia itu adalah bid'ah dari segi lughah. Okey, jadi tunjuk kat situ bukanlah semua bid'ah dalalah. Maksudnya dari segi bid'ah lughah ia memang luas, tapi dari segi syarak ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang dalalah. Wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Mas'ud. Okey, ini hadis lain pula. Jadi hadis kedua tadi disyarahkan oleh Ibn Rajab. Hadis ketiga ni di dalam Sahih Bukhari, inna ahsanal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik hadis itu kitabullah. Wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Okey, Ibnu Hajar mengatakan wal muhdatsatu bi fathid dal jam'u muhdatsatin, jamak kepada muhdatsah. Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengannya ma uhditsa wa laysa lahu aslun fi syar'i, apa yang diadakan dan tidak ada baginya asal di dalam syarak. Wa yusamma fi 'urfi syar'i bid'atan, dan dinamakan dalam uruf syarak itu sebagai bid'ah. Wa ma kana lahu aslun yadullu 'alaihi syar'i, yadullu 'alaihi syar'u, dan apa yang ada baginya asal, yang mana asal tersebut yang mana syarak menunjukkan ke atas perkara tersebut, maksudnya ada asal lah dalam syarak. Falaysa bi bid'atin, maka dia tu bukan bid'ah. Fal bid'atu fi 'urfi syar'i mazmumatun. Bid'ah pada uruf syarak itu adalah mazmumah bi khilafil lughah, berbeza dengan al-lughah. Fa inna kulla syai'in uhditha 'ala ghairi misalin, maka sesungguhnya setiap yang diadakan tanpa mempunyai asal, tanpa mempunyai contoh sebelumnya, yusamma bid'atan, dinamakan bid'ah, sawa'an kana mahmudan aw mazmuman, sama ada perkara tersebut mahmudan atau mazmuman. Maksudnya dari segi lughah bid'ah tu luaslah. Adapun dari segi syarak, bid'ah tu hanya perkara-perkara yang tidak ada asal ataupun perkara yang buruk di dalam syarak. Adapun yang tak buruk kita tak masuklah dalam bid'ah yang dimaksudkan oleh syarak. Okey. Itu. Okey, intaham. Intaham maksudnya habislah kalam Ibn Hajar tu. Qultu, okey, ni maksudnya kalam
Imam Al-Hafiz Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Ma uhdisa, apa yang diadakan, walahu aslun, dan baginya asal, mempunyai asal, fi syar'i, di dalam syarak, yashhadu lahu, yang mana syarak tersebut menjadi saksi kepadanya, yusamma sunnatan hasanatan, maka waktu itu dinamakan sunnah hasanah. Kadzalika sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian itulah yang dinamakan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum. Tempat kat mana tadi? Sunatan sayyi'atan tu habis kan? Kadzalika. Okey. Nah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Abu Nu'aim an Ibrahim bin al-Junaid qala, Abu Nu'aim mengatakan, sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu bid'atan, dua jenis, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun, fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fahuwa mazmumun. Okey, jelaslah kat situ bid'ah ada dua bentuk. Warawal Baihaqi fi manaqib Syafi'i anhu, Imam Baihaqi meriwayatkan di dalam manaqib Syafi'i anhu, daripada Imam Syafi'i, qala, anhu kembali kepada siapa? Saya tak pasti anhu tu kembali kepada Imam Syafi'i ataupun kepada Imam Baihaqi. Qala al-muhdatsatu darban, muhdasat itu dua bentuk, dua jenis. Ma uhditha mimma yukhalifu kitaban, apa yang diadakan daripada perkara yang bercanggah dengan ataupun mencanggahi kitab, atau sunnatan ataupun sunnah, atau asaran ataupun asar para sahabat, tabi'in, atau ijma'an ataupun ijma', fahadhihi bid'atud dalalah, maka ini dinamakan bid'ah dalalah. Maka yang selain daripada itu tak dinamakan bid'ah dalalah lah. Wa ma uhditha minal khairi, dan apa yang diadakan minal khairi, min bayaniyah, menjelaskan makna ma, apa yang diadakan daripada al-khair, kebaikan, la khilafa fihi liwahid min hadha. Okey, la khilafa fihi liwahidin min hadha, yang tidak bercanggah dengan satu pun daripada ini, daripada kitab, sunnah, asar, ijma', fahadhihi muhdatsatun, maka ini muhdatsatun ghairu mazmumatin, dinamakan muhdatsah tapi tidak mazmumah. Wa qad qala Umar fi qiyam Ramadan, Sayyidina Umar telah berkata pada qiyam Ramadan, salat tarawih, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini.
yakni annaha muhdatsatun lam takun, iaitu perkara itu dia adalah muhdatsah, yang perkara yang baru, lam takun, tak ada sebelum ni. Wa idza kanat laysa fiha raddun lima madha, dan tak kala dia ada, tidaklah ada pada dia itu raddun lima madha, perkara yang bercanggah dengan apa yang sebelum. Maksudnya tak bercanggah dengan hadis Nabi, tak bercanggah dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran dan sebagainya. Maka itu dinamakan sebagai bid'ah juga, tapi bukanlah bid'ah yang mazmumah. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar fi Fathul Bari. Okey, ini kalam ulama alim pula, Ibn Hajar. Wa amma qawluhu, ay qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-irbad, pada hadis irbad yang kita sebut tadi, fa inna kulla bid'atin dalalatun, ba'da qawlihi wa iyyakum muhdatsatil umur, fa innahu yadullu ala anna al-muhdath yusamma bid'atan. Maka hadis tersebut menunjukkan bahawasanya hadis tersebut menunjukkan bahawasanya al-muhdath, perkara yang baru itu dinamakan bid'ah. Wa qawluhu kullu bid'atin dalalatun, dan sabdaan Nabi SAW kullu bid'atin dalalatun itu adalah qa'idatun syar'iyyatun kulliyatun. Itu adalah kaidah syar'iyah yang kulliyah. Bimantuqiha wa mafhumiha, dengan mantuknya dan mafhumnya. Dia akan terang lagi. Okey, mafhum, mantuk dengan mafhum, apa kita panggil dalam usul fiqh tu, saya tak ingat lah. Sebenarnya kalau kita nak faham satu lafaz tu, kita boleh faham sama ada secara mantuk, secara yang soreh, yang jelas pada lafaz tu, ataupun pada dari segi mafhum. Okey. Amma mantuquha, adapun dari segi mantuknya, faka'an yuqala, maka seolah-olah dikatakan hukmu kadza bid'atun, hukum perkara tersebut adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap yang bid'ah itu dalalah. Fala takunu minas syar'i, maka perkara itu tak termasuk dalam syarak. Jadi dia macam bagi apa? Macam bagi kias lah. Bentukkan kias lah, ada mukaddimah. Hukum perkara itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu dalalah. Maka perkara tersebut bukanlah daripada syarak. Lianna syar'a kullahu hudan, kerana syarak itu seluruhnya adalah hudan, adalah petunjuk. Fa in thabata, jika sabit, annal hukmal mazkura bid'atun, bahawasanya hukum yang disebut itu adalah bid'ah, sahhat al-muqaddimatani wa antajata al-matluba, maka waktu tu muqaddimatan, dua premis tu akan menjadi benarlah. Wa antajata al-matlub, maka waktu tu akan terlahirlah al-matlub, natijah yang diinginkan. Wal muradu biqaulihi, dan yang dimaksudkan dengan sabdaannya kullu bid'atin dalalatun, kullu bid'atin dalalatun itu, yang ni mungkin dari segi mafhum dia lah, dari segi mantuk. Tadi Imam Nawawi dah sebut dah. Macam tu cara kita nak faham mantuk dia. Cara kita nak faham mafhum dia pula, kullu bid'atin dalalatun ma uhdisa wala dalila lahu minasyar'i, apa yang diadakan dan tidak ada dalil baginya daripada syarak, bi tariqin khassin wala amin, sama ada
dari segi jalan yang khas atau am. Dari segi khas maksudnya tak ada hukum yang khusus bagi perkara tersebut. Ataupun am, maksudnya tak ada hukum yang kita boleh jadikan asal. Hukum asal yang bersifat umum yang kita boleh tatbik pada perkara tersebut. Suara saya jelas tak? Internet pun okey tak? Sebab kat sini hujan. Jelas. Okey. Kalau tak jelas nanti beritahu. Wa qala an-Nawawi fi tahdhib al-asma' wal lughat. Okey. Habis. Jadi Imam Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, beliau bawakan beberapa kalam ulama yang mensyarahkan tentang hadis ni, dan kejap lagi pun kita akan tengok beberapa kalam ulama yang lain. Bagaimana mereka ni memahami hadis tersebut bukanlah secara am yang mutlak. Maksudnya semua bid'ah, asal nama bid'ah memang dia buruk. Tak. Dari segi mantuknya, okey, kita boleh kata semua menunjukkan apa? Bid'ah. Tapi dari segi mafhum bid'ah tersebut, kita tengok dia lebih bersifat khusus. Wa qala an-Nawawi fi tahdhib al-asma' wal lughat al-bid'atu bi kasri al-ba'i fi asy-syar'i hiya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah bi kasri al-ba', cara ulama dobekkan apa? Dobekkan sesuatu kalimah tu dia akan sebut macam itulah, bi kasri al-ba'. Di dalam satu maksudnya ihdatsu ma lam yakun, mengadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya munqasimatun ila hatin. Okey, jadi jelas Nawawi sebut dia terbagi kepada hasanah dan qabihah. Jadi kalau kita tengok banyak imam-imam kita semua mengakui tentang adanya pembahagian bid'ah tersebut, dan cara mereka faham hadis tu pun kita nampak jelas bid'ah ni bukanlah secara umum terus semua bid'ah. Jadi kita mungkin kalau nak buat kajian kita boleh tengok, kita itilak satu-satu kitab, kita tengok pada zaman bila yang mulanya pemahaman bid'ah tu disempitkan dengan hanya bid'ah yang buruk, dan macam mana hadis tersebut difahami secara cara yang sempit. Jadi waktu tu kita boleh tengoklah yang dekat mana yang ada masalah. Kemudian qala Syekh al-Imam al-Mujma' ala imamatihi wa jalalatihi, berkata Syekh al-Imam al-Mujma' yang diijma' ke atas keimamannya dan kejalalnya, kemuliaannya, kehebatan dia tu, wa tamakkunihi min anwa'il ulum wa wara'atihi, dan diakui tamakkunnya dia, penguasaan dia bagi segala bentuk ulum wa bara'atihi, dan penguasaan dia lah. Abu Muhammadin, okey, Abu Muhammadin Abdul Aziz bin Abdul Salam. Ini yang kita kenal lah, Syekh ataupun Imam Al-Aziz bin Abdul Salam rahimahullah wa radhiya anhu. Jadi Imam Al-Aziz bin Abdul Salam ni sangat terkenal lah kalangan, sama ada apa yang pro Asy'ariyah ke yang tak pro ke, semua mengakui keimaman Syekh ataupun Imam Abdul Aziz bin Abdul Salam rahimahullah wa radhiya anhu fi akhir kitab al-Qawaid, pada akhir kitab beliau yang bernama Qawaid. Al-bid'atu munqasimatun ila wajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubahatin. Bid'ah tu terbagi kepada wajibah, muharramah, mandubah, makruhah, mubahah. Ada 5 bahagian. Qala Imam Aziz Abdul Salam menyebut, wa tariqu fi dhalika an tu'rada al-bid'atu ala qawaid asy-syariah. Okey, macam mana kita nak
tengok bid'ah ni dia duduk dekat mana, wajibah ke dan sebagainya. Dan bagaimana kita boleh dapat pembahagian yang 5 ni. Jadi Imam Izz Abdul Salam menyebut cara untuk kita dapat benda tu adalah tu'rada al-bid'atu. Kita apa? Macam mana kita nak sebut? Kita pamerkan bid'ah tu kepada kawaid-kawaid syariah. Maksudnya kawaid-kawaid syariah yang ada tu kita cuba apa terjemahan sesuai bentangkan. Okey. Kita cuba bentangkan bid'ah yang kita nak tengok tu sama ada bid'ah ke tak pada kawaid syariah. Fa in dakhalat fi qawaid al-ijab, maka kalaulah bid'ah tu masuk dalam qawaid ijab, qawaid yang wajib, fahiya wajibatun, maka waktu tu dia menjadi wajib. Au fi qawaid at-tahrim fa muharramatun, maka waktu tu dia jadi haram. Awin nadbi fa mandubatun, awil makruhi fa makruhatun, awil mubahi fa mubahatun. Yang ni jelas. Cuma bagaimana yang dimaksudkan dengan qawaid itu mungkin kena tengok lebih detail lah. Saya pun tak apa pasti. Walil bid'ai al-wajibati amsilatun. Dan bagi bid'ah yang wajib itu beberapa contoh. Okey, jadi Imam Izz bin Salam dia bukan setakat sekejap, ni kata-kata Imam Izz bin Salam ataupun orang lain? Okey, masih kata-kata beliau. Bid'ah yang wajib itu ada beberapa contoh. Minha, di antaranya al-ishtighalu bi'ilmi nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullah ta'ala. Antara yang bid'ah wajib ni adalah ishtighal dengan ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu yang mana dapat difahami dengannya, dengan ilmu nahwu tu, kalamullah ta'ala, kalam Allah Ta'ala, wa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dhalika wajibun. Dan benda tu, perkara itu adalah satu perkara yang wajib. Lianna hifdz syari'ati wajibun. Kerana menjaga syariah itu adalah satu perkara yang wajib. Wala yata'atta hifdzuha, dan tidak yata'atta dengan maksud yatayassar, tidak boleh menjaga syariah itu melainkan dengannya, dengan perkara tersebut, dengan hifzu an-nahwi. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Ni kaedah yang penting. Apa yang tidak sempurna wajib dengannya, maka dia pun akan menjadi wajib. Maksudnya macam saya cakap tadi, kalau dalam konteks ni hifzul syariah tu, menjaga syariah itu adalah wajib. Jadi apa-apa yang menyempurnakan kewajipan tersebut, maka dia pun akan menjadi wajib. Jadi menyempurnakan ataupun menjaga syariah itu, nak tak nak, perlu dengan bahasa Arab. Sebab kalau tak ada bahasa Arab, macam mana kita nak faham Al-Quran, nak faham hadis dan sebagainya. Maka waktu tu mempelajari bahasa Arab, yang mana dengan mempelajarinya itu akan menyempurnakan penjagaan syariah, maka mempelajari bahasa Arab itu pun akan menjadi wajib juga. Jadi kat sini pun kita dah nampak macam mana orang yang mengatakan menjaga syariah dan sebagainya, cuba menegakkan hukum Allah dan sebagainya, tapi bahasa Arab tak tahu apa, kan, melalut dan sebagainya, maka kita nampak jelas lah kat situ tak layaklah untuk kita jadikan dia tu sebagai pedoman, angkatan. Okey. Asani, tapi macam mana pula persoalan dia, macam mana pula orang-orang macam ni boleh boleh berada di hadapan dan mempengaruhi masyarakat dan sebagainya? Itu tak lain tak bukan kerana kejahilan. Kerana masyarakat kita sudah semakin jauh daripada ilmu, maka kita tak dapat nak kenal pasti mana yang jahil, mana yang ilmu. Asani, perkara yang kedua, hifzu gharibil kitabi was sunnati, menjaga gharib al-kitab dan sunnah.
Gharib di sini saya pun tak pasti. Saya tak pasti gharib hadis ni dengan maksud apa. Mungkin boleh jadi kalam-kalam yang mana gharib, yang mana dalam bahasa Arab kalam tu kita tak boleh nak faham secara bahasa bahasa penggunaan lughah yang biasa. Maka kita kena rujuk kitab-kitab ulama yang memang khusus tulis tentang gharibul hadis, contohnya macam Ibn al-Asir. Okay, dia ada satu kitab khusus dia terang tentang gharib, kalimah-kalimah yang gharibah dalam Al-Quran, dalam hadis. Sama juga contoh macam Imam Raghib Al-Asfahani. Jadi beliau karang satu kitab nama dia Mufradatul Quran, kalau tak silap. Jadi disebut kalam-kalam ataupun kalimah-kalimah yang mana kita tak boleh nak faham kalau melainkan ulama kita syarahkan. Wallahu a'lam, mungkin yang tu lah maksud dia ataupun maksud yang lain tu wallahu a'lam, saya tak pasti. As-salisu tadwinu usulid din wa usulil fiqh. Daripada yang perkara yang bid'ah yang wajibah juga adalah mengarang ataupun mengumpulkan, mengarang, menulis kitab-kitab usulid din, usul-usul agama dan usul fiqh. Ar-rabi'u al-kalamu fil jarhi wa ta'dil, perbincangan tentang jarah wa ta'dil. Wa tamyizu sahihi min as-saqim, dan mungkin al-kalam fi tamyiz as-sahih min as-saqim. Kita membezakan hadis-hadis yang sahih daripada yang as-saqim, selain sahih. Wa qad dallat qawaid syariati, dan qawaid syariah telah menunjukkan ala anna hifz syariati fardu kifayatin, bahawasanya menjaga syariah itu adalah fardu kifayah. Fi ma zada ala al-muta'ayyin. Fi ma zada ala al-muta'ayyin, pada apa yang berlebihan ke atas al-muta'ayyin. Muta'ayyin saya tak pasti, ke atas orang yang ditetapkan tu ataupun perkara ilmu yang wajib fardu ain untuk dipelajari tu. Jadi perkara-perkara yang lebih daripada fardu ain tu kita panggil dia sebagai fardu kifayah lah. Wala ya'ti dzalika illa bima zakarnahu, dan perkara tersebut tidak datang melainkan dengan apa yang kami telah sebutkan. Walil bid'ah al-muharramati amsilatun. Okey, tadi bid'ah yang wajib. Bid'ah yang muharramah pun ada contoh dia juga. Minha madzahibul qadariyyati wal jabariyyati wal murji'ati wal mujassimati wa raddu ala haula'i minal bid'ah al-wajibah. Okey, bid'ah yang muharramahnya adalah mazahib itulah, mazahib qadariyah, jabariyah, murji'ah, mujassimah. Itu bid'ah yang muharramah, yang haram sebenarnya untuk kita ada-adakan. Tapi ar-raddu ala haula, membidas syubhat-syubhat mereka itu adalah suatu perkara yang wajib. Walil bid'ah al-mandubati amsilatun. Bid'ah yang mandubah pun ada contoh-contoh dia. Minha, di antaranya ihdatsur rubuti wal madarisi, membangunkan ataupun mengadakan rubut, ribat-ribat dan madaris, sekolah. Wa kullu ihsanin, dan setiap bentuk ihsan, setiap bentuk yang bina rumah orang miskin ke, bina rumah anak yatim ke, bina rumah ibu tunggal dan sebagainya, dari bentuk-bentuk ihsan lam yu'had fil asril awal, yang mana tidak ada pada zaman awal dulu, zaman Nabi. Jadi perkara-perkara tu mandubah walaupun benda tu tak ada pada zaman Nabi. Wa minha, di antaranya juga yang mandubah at-tarawihu, tarawih, wal kalamu fi daqa'iqit tasawuf wa fil jadal. Okey, antaranya juga yang mandubah adalah perbincangan tentang daqa'iq at-tasawuf, rincian-rincian ilmu tasawuf, wa fil jidal, dan al-kalam fil jidal, perbincangan tentang al-jadal, perdebatan.
Wa minha, di antaranya juga jam'ul mahafili lil istidlali. Mengumpulkan al-mahafil, mahafil dengan maksud makanul istima', tempat berkumpul, lil istidlal, okey, untuk beristidlal. Mungkin istidlal ni lebih kepada perbincangan lah, kita bawa dalil-dalil bagi menyokong hujah-hujah kita. In qusida bidzalika wajhullah ta'ala, ada syarat dia lah, jika diniatkan dengan perkara tersebut wajhullah ta'ala, lillahi ta'ala, maksudnya bukanlah nak menang, bukanlah nak cari populariti dan sebagainya. Walil bid'ah al-makruhati amsilatun, bid'ah yang makruha pula ada beberapa contoh. Kazakhrafatil masajid, seperti menghias masjid, wa tazwiqi al-masahif, menghias mushaf. Tapi ini ada perbincangan jugalah, adakah perkara ini dikira makruh dan sebagainya. Ini kena tengok kitab-kitab lain, dia akan ada sebut zakhrafal masajid itu tak semestinya menjadi makruh. Kita tengok dia punya maqasid yang ada pada dia. Walil bid'ah al-mubahati amsilatun, dan bid'ah yang mubahah pun ada beberapa contoh. Minha al-mustafahatu aqba as-subhi wal asri. Okey, kita salam selepas subuh, selepas asar tu kan, ataupun setiap kali lepas semayang. Ini sebelum COVID dululah. Jadi perkara tu adakah suatu benda yang ada dalam sunnah dan sebagainya? Tak ada. Tapi benda tu mubahah, benda tu suatu perkara yang harus, tidak ada masalah, tidak bercanggah dengan apa-apa hukum syariat. Jadi tak bolehlah nak kata salam lepas solat tu bid'ah dan sebagainya, Nabi tak buat. Ya betul Nabi tak buat, tapi adakah bila mana Nabi tak buat perkara itu terus haram dan sebagainya? Okey. Wa minha, di antaranya juga at-tawassu' fil ladhizi min al-ma'akil wal masharib wal malabis wal masakin. Okey, at-tawassu' berluasan pada al-ladhiz, pada berlazat-lazat, ataupun pada menggunakan perkara-perkara yang lazat, keselesaan, daripada ma'akil, makanan, masyarib, minuman, malabis, pakaian, masakin, tempat-tempat tinggal. Jadi perkara-perkara ni bukanlah satu benda yang dilarang lah. Dia tengok niat seseorang, niat, tengok maqasid di sebalik benda tu. Walu besut tayalisah, memakai tayalis ke tayalas, okey, pakaian hijau yang dipakai oleh golongan-golongan khusus daripada ulama dan masyayikh. Maksudnya pakaian-pakaian ulama lah. Maksudnya kalau kita tengok, kalau macam zaman sekarang mungkin kita tengok sebahagian-sebahagian tempat ada pakaian-pakaian khusus bagi ulama. Kita tengok kalau contoh-contoh di Morocco ke contohnya, kita akan tengok ulama kita time mengajar, dia tak pakai baju-baju t-shirt ke baju-baju kemeja biasa, dia ada pakaian khusus je. Kopiah pun ada kopiah khusus. Jadi itu, adakah kita nak kata perkara tu bid'ah? Tidaklah. Dan itu satu perkara yang mubah dan tunjuk bahawa bagaimana ulama kita ni serius dalam sesuatu perkara dan ada nilai. Berbeza dengan orang kata masyarakat zaman moden ni, sesuatu perkara yang dibuat tu kita tengok dia tak ada nilai. Apa kita panggil loss of meaning, kan? Apa yang dipakai tu tak ada makna pun. Bahkan yang sebaliknya, sepatutnya setiap benda yang kita buat ada nilai. Nilainya bila mana dia berkait dengan kita niatkan untuk melakukan ibadat dan sebagainya. Okey. Wa tawassu' fil ladhiz wa tawassu' fi, ataupun
tausi'ul akmam, meluaskan akmam. Apa ni? Akmam jamak kepada al-kum. Kum ni lengan baju lah. So kita luaskan dia. Kadang-kadang kalau kita tengok pakaian-pakaian ulama kita pun, kita nampak jubah dia orang, jubah dia besar sikit. Kan? So itu pun tak ada masalah. Waqad yukhtalafu fi ba'di dhalika. Dan kadang-kala berbeza ataupun ada ikhtilaf pada sebahagian perkara tersebut. Boleh, ada sebagian ulama kata tak boleh untuk kita lebih-lebihkan sangat dan sebagainya lah. So benda tu khilaf. Fayaj'aluhu ba'dul ulama'i, sebahagian ulama menjadikannya minal bid'ah al-makruhah, daripada bid'ah yang makruhah. Wa yaj'aluhu akharun, dan sebahagian daripada yang lain menjadikannya di antara as-sunnah al-maf'ulah, sunnah yang dilakukan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ba'dahu, yang mana perkara itu dilakukan pada zaman Nabi dan dilakukan juga pada zaman-zaman selepas Nabi, zaman sahabat, ada juga sahabat yang buat macam tu dan sebagainya. Dan bila mana kita sebut benda khilaf, jadi Imam Ghazali contohnya kalau kita tengok, dia sebut benda khilaf ni mudah aja. Kita ikut apa yang kita nak ikut. Kalau kita rasa yang ni benar, kita tengok, okey, kita rasa tenang dengan pendapat yang ni. Sebab apa? Sebab okey, imam ni Imam Syafi'i yang cakap. So kita memang kuatlah pegang Imam Syafi'i dan sebagainya. Maka waktu tu kita ikut kita punya pendapat yang kita nak ikut tu. Tapi dalam masa yang sama, tak perlu untuk kita bergaduh, menyalahkan orang lain, ini salah, ini betul. Saya Imam Ghazali kata benda tu takkan selesai, khilaf ni takkan selesai sampai bila-bila. Jadi cara untuk kita hilangkan khilaf ni, bolehkah kita nak hilangkan dia? Maksudnya kita nak angkat semua orang nak ikut satu benda je? Tak boleh. Benda ni takkan berlaku sampai kiamat. Bahkan ada ayat Quran yang sebut tentang tu, bahawa umat kita ni memang akan berkhilaf sampai hari kiamat. Jadi cara dia adalah untuk masing-masing menghormati pendapat masing-masing. Okey. Wadzalika kalisti'adzati fi salati wal basmalah. Okey, ada juga perkara-perkara yang khilafnya, kadang ulama kata makruh, kadang ulama kata tak. Yang ni ada pada zaman Nabi dan zaman selepas dia. Contoh macam isti'adzah fi salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam solat, dan juga basmalah. Jadi ini pun khilaf lah. Kita tengok contoh mazhab Maliki, dia orang tak baca basmalah jahar kan. Dan diorang tak iktibar basmalah tu dalam Al-Fatihah, beza dengan kita mazhab Syafi'i. Intaha, tamat kalam Abu Muhammad bin Azim bin Salam. Wa kadza naqalahu Al-Hafiz fil Fathi, dan begitulah dinakalkan oleh Al-Hafiz fil Fathi, Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, wasallamahu, dan dia terima. Maksudnya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar menakalkan kalam Imam Izz Abdul Salam di dalam Fathul Barinya, wasallamahu, dan dia terima. Maksudnya dia tak rad ataupun tak tahulah dia terima tu, maksudnya dia memang soreh dia kata dia terima dan sebagainya, tak tahu. Cuma yang difahami oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari, difahami bahawa Al-Hafiz Ibn Hajar menerima pembahagian ini, wa huwa haqiqun bitaslim, dan dia memang layak untuk, kalam ni memang layak untuk diterima. Habis. Al-ulama'u muttafiquna ala taqsimil bid'ati ila akhirih, wallahu a'lam bis-shawab. Okey. Okey, ada sikit masa lagi.